Salam sejahtera, nama saya Jacinta Juanis, kad metrik MS241031657. Hari ini saya akan membentangkan tentang peradaban dan etika. Perkataan etika berasal daripada bahasa Inggris etik yang diambil dari perkataan Yunani ethos dan etikos yang bermaksud sikap pribadi dan moral. Secara ringkasnya, etika mengkaji prinsip akhlak dan panduan tingkah laku manusia dalam membezakan antara yang baik dan yang buruk. Manakala, peradaban pula berasal dari perkataan adab atau civility dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, dan adat yang diamalkan oleh manusia dalam masyarakat. Kesimpulannya, etika membentuk akhlak individu, manakala peradaban mencerminkan kemajuan dan nilai masyarakat. Nama saya Nadra binti Saleh, nometrix MS241031502. Hari ini saya akan bentangkan tentang konsep etika dan peradaban tamadun Islam. Konsep etika dalam tamadun Islam ini menekankan akhlak yang merangkumi hubungan manusia dengan Allah SAW, sesama manusia dan alam sekitar. Etika ini berteraskan tauhid, yaitu keesaan Allah sebagai asas, serta sumber-sumber seperti Al-Quran dan Sunnah, dan menggalakkan nilai-nilai seperti amanah, tolong-menolong, pemurah, sabar, serta keadilan. Manakala peradaban Islam pula berlandaskan ajaran Islam yang menyeluruh, menggabungkan kemajuan, kebendaan, dan kerohanian yang seimbang. Tamadun ini dibina atas 4 asas utama, yaitu iman, ibadah, syariah, dan akhlak, yang semuanya bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, nilai murni dan kode etika tamadun Islam. Nilai murni utama dalam tamadun Islam merangkumi amanah, tolong-menolong, pemurah, dan sabar yang menjadi panduan dan tingkah laku masyarakat. Kode etika dalam tamadun Islam pula adalah etika terhadap Allah SAW, etika terhadap sesama manusia, etika terhadap alam sekitar, etika sosial dan ekonomi, serta etika kepemimpinan yang dibentuk oleh ajaran Islam. Nama saya Helen Anyi, nomor metrik MS241031436. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk sumbangan tamadun Islam. Tamadun Islam bukan sahaja hebat dari segi keagamaan, tetapi ianya juga menjadi asas kepada kemajuan dunia dalam pelbagai bidang ilmu. Antara sumbangan yang dilakukan ialah yang pertama ialah bidang sains dan matematik. Tokoh Islam seperti Al-Khwarizmi telah memperkenalkan algebra, iaitu asas kepada matematik moden. Mereka juga mengembangkan sistem nombor, perpuluhan, dan juga konsep sifar yang digunakan sehingga kini. Selain itu, Ibnu Al-Matam juga menjadikan kajian optik yang membantu manusia memahami sifat cahaya dan juga penglihatan. Bukan itu sahaja, terdapat juga ahli astronomi Islam yang juga menghasilkan peta bintang dan alat pengukur langit yang sangat canggih. Seterusnya adalah sumbangan dalam pendidikan. Umat Islam telah menerjemahkan karya Yunani dan Rom ke dalam bahasa Arab agar ilmu dapat dikembangkan. Mereka juga menubuhkan universiti terawal di dunia, seperti Al-Azhar di Mesir dan juga Al-Qarawiyyin di Maghrib, yang juga menjadi pusat penyebaran ilmu hingga ke hari ini. Seterusnya ialah dalam bidang falsafah dan pemikiran. Terdapat tokoh seperti Al-Arabi, Ibnu Sina, dan juga Al-Ghazali. Mereka menekankan keseimbangan antara akal dan juga wahyu. Mereka menggabungkan falsafah barat dengan nilai Islam dan juga menjadikan pemikiran Islam lebih maju dan rasional. Akhir sekali ialah dalam bidang seni dan Hai, nama saya Dela Falabi Arbot dan nomor metrik saya ialah 241031608. Dan hari ini saya akan membentangkan part presentation yaitu tamadun barat. Konsep etika dan peradaban. Falsafah dalam tamadun barat berasal daripada falsafah Yunani purba yang dipelopori oleh tokoh seperti Socrates,
dan Aristotle, etika barat menekankan penggunaan akal dan logik sebagai asas menentukan baik dan buruk sesuatu tindakan. Seterusnya yaitu peradaban. Peradaban barat pula berkembang melalui zaman Renaissance, revolusi industri dan zaman pencerahan Enlightenment yang menekankan rasionalisme, kemajuan sains dan kebebasan individu. Seterusnya ialah nilai murni dan kode etika. Nilai utama dalam tamadun barat ialah kebebasan, keadilan, hak asasi manusia, dan persamaan. Nilai-nilai ini membentuk asas kepada politik demokrasi dan undang-undang modern di Eropa dan Amerika. Sistem demokrasi yang diamalkan di banyak negara barat menekankan hak individu untuk bersuara dengan memilih pemimpin. Begitu juga nilai liberalisme memberi kebebasan kepada individu untuk menentukan cara hidup masing-masing selagi tidak menjejaskan orang lain. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alex Dina binti Mustafa. Nombor kad metrik saya MS 241031454. Hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan peradaban tamadun barat. Sumbangan peradaban tamadun barat terbagi kepada 4. Yang pertama ialah sumbangan dalam bidang politik. Demokrasi tamadun Yunani iaitu Athens memperkenalkan sistem demokrasi yang awal iaitu pemerintahan oleh rakyat. Hak asasi manusia, Revolusi Perancis pada tahun 1789 membawa prinsip seperti kebebasan, keselamatan dan hak individu. Kedua ialah sumbangan dalam bidang ekonomi. Terbagi kepada dua juga. Ini satu, which is sistem kapitalism. Sistem kapitalism ni dipopularkan oleh Adam Smith melalui bukunya The Wealth of Nations, yang mana ekonomi berasaskan pasaran bebas, perbankan dan kewangan moden, iaitu institusi seperti bank pusat, pasaran saham dan sistem mata wang antarabangsa bermula dari Eropah. Ketiga ialah sumbangan dalam bidang falsafah. Falsafah Yunani, Plato, Aristotle, Socrates telah memperkenalkan pemikiran rasional, logik dan etika. Selepas itu, humanisme ditekankan semasa zaman Renaissance yang memfokuskan kepada potensi manusia, bukan semata-mata ketuhanan. Yang terakhir iaitu sumbangan dalam bidang seni dan kebudayaan. Ia terbagi kepada dua, iaitu Renaissance dan muzik klasik. Yang pertama iaitu Renaissance, era kebangkitan semula seni dan budaya dan karya seni oleh Michelangelo, Leonardo da Vinci dan lain-lain. Itu yang kedua iaitu muzik klasik, komposer seperti Mozart, Beethoven dan Bach yang berasal daripada barat. Jadi keempat-empat ini ialah sumbangan peradaban dari tamadun barat. Kita ulang lagi, iaitu sumbangan dalam bidang politik, sumbangan dalam bidang ekonomi, sumbangan dalam bidang falsafah, dan yang terakhir iaitu sumbangan dalam bidang seni dan kebudayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Adawati binti Yubin alias Duin. Nomor metrik saya adalah MS 241031654. Perbezaan antara tamadun Islam dan tamadun Barat dapat dilihat ketara melalui sumber tamadun mereka, yaitu di mana tamadun Islam menggunakan sumber khusus Al-Quran dan Al-Sunnah, serta sumber Al-Ittijad yang terbagi kepada dua, yaitu ijma dan qiyas. Manakala tamadun barat, mereka menggunakan logikal akal serta percaya kepada sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indera. Perbezaan yang seterusnya adalah kedudukan agama. Dalam tamadun Islam, mereka mencukupi keseluruhan kehidupan manusia sama ada keduniaan dan keagamaan. Manakala tamadun barat, sebagian daripada kebudayaan, mereka akan sentiasa mengalami perubahan mengikut masa. Seterusnya, perbezaan sains dan teknologi.
dan tamadun Islam, mereka telah melahirkan ramai tokoh intelektual yang mengutamakan penemuan baru, manakala tamadun Barat menjadi ukuran dalam menentukan bangsa-bangsa bertamadun. Seterusnya, yang terakhir, agama dan kepercayaan. Dalam tamadun Islam, mereka berakidah yang benar, yaitu mempercayai Allah yang Maha Esa dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Manakala tamadun Barat, mereka membentuk politisme, yaitu mempercayai banyak tuan, serta unsur-unsur alam sekitar disembah bagi mengelakkan malapetaka. Seterusnya, persamaan antara dua tamadun ini. Kedua tamadun menekankan kepentingan ilmu sebagai asas kemajuan. Seterusnya, kedua-dua tamadun ini juga menghasilkan seni dan budaya yang mempengaruhi dunia. Yang terakhir, kedua-dua tamadun ini menjadikan kepercayaan atau falsafah sebagai asas pembentukan tamadun. Keseluruhannya, tamadun Islam dan tamadun Barat memainkan peranan penting dalam membentuk kemajuan dunia hari ini. Walaupun berbeza dari segi kepercayaan dan nilai, kedua-duanya menekankan kepentingan ilmu, pembangunan manusia, dan kemajuan peradaban. Tamadun Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala tamadun Barat pula lebih menumpukan kepada kemajuan material dan rasionaliti. Dengan memahami persamaan dan perbezaan ini, kita dapat menghargai sumbangan kedua-dua tamadun dan menggabungkan nilai terbaik daripadanya untuk membentuk masyarakat yang maju, berilmu, dan beretika. Sekian dan terima kasih.